يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarrah, yakni debu. Dan kalaulah amal yang seberat zarrah itu amal kebajikan, saya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak?
bila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu ini. Pada hari itu, orang-orang yang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah suka jika mereka disamaratakan dengan tanah, ditelan bumi. Dan ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang, yakni mengerjakannya, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hinggalah kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub berhadas bersama, kecuali kamu hendak melintas sahaja, hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi atau berwudu, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Masih lagi kita berada dalam Suratul Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima. 4 ayat yang kita bacakan pada malam ini, ayat 40, 41, 42 dan 43. Ayat-ayat yang kita bacakan ini iaitu satu galakan untuk semua orang beriman bagi mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi amaran dan peringatan kepada setiap orang yang menderhakai perintah Allah, yang mendustakan pesuruh Allah, yang meninggalkan seluruh perintah, yang melakukan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dan berada dalam penyesalan yang nyata, sehingga mereka ingin kalaulah mereka tidak menjadi manusia, diratakan seperti tanah. Kalau sebelum ini kita baca tentang 13 sifat atau akhlak Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan, itu menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya, dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, serta melakukan kebaikan kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga, sama ada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, bahkan rakan sejawatan, jiran-jiran yang berdekatan walau satu tempoh yang singkat, serta melakukan kebaikan kepada orang-orang yang terputus bekalan dan juga kepada para hamba abdi, dan larangan bersifat sombong dalam cara perbuatan dan juga perkataan. 13 akhlak Al-Quran yang telah kita sentuh pada ayat 36 sehingga ayat 39. Maka pada ayat ini kita membaca ataupun melihat Allah Ta'ala menyebut setiap kebaikan itu Allah Ta'ala memberi penilaian yang besar. Bukan sekadar pahala yang dilakukan, bahkan gandaan pada pahala yang diperoleh, bahkan diberi apa yang dia tidak berhak untuk dapat. Umpama seorang yang bekerja, bukan sekadar dibayar gaji, bahkan didouble dan ditriplekan gaji, bahkan diberi bonus lagi. Begitulah kemurahan Allah Ta'ala atas setiap kebaikan. Kebaikan yang kita buat tu dah dapat pahala, satu. Kemudian setiap kebaikan itu digandakan 10 kali ganda, 2. Dan kemudian diberikan lagi pahala, walau pada perkara yang kita tak buat, kita tak layak, Allah beri lebihan. Seumpama saya katakan seorang diberi gaji, kemudian ditambahkan gajinya lagi, overtime diberi, gaji dapat, overtime dapat, kemudian diberi pula bonus, maka 3. Kalau macam tu punya syarikat, kita dah rasa untung.
apatah lagi Allah yang memberi nilaian setiap kebaikan. Sebab itu Allah berfirman, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak menzalimi hamba-Nya walau sedikit pun. Allah menjelaskan bahawa siapa pun di kalangan hamba-hamba-Nya yang melakukan kebaikan, maka Allah akan memberi balasan yang sempurna, menggandakannya. Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan neraca dengan penuh keadilan pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi nanti. Dan sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, kami akan mendatangkannya. Dan kami sebaik-baik yang menghitung amalan-amalannya. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Luqman, itu kata-kata Luqman kepada anaknya, ya bunay, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, apa saja kebaikan yang dilakukan walau sebesar zarrah, walau disembunyikan pada batu bata, pada langit dan juga bumi, melainkan Allah akan mendatangkan kebaikan tersebut. Kerana Allah maha halus hisabnya, lagi mengetahui segala perkara. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang dikenali sebagai hadis syafaat. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak kepada orang-orang yang diizinkan memberi syafaat, irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala habbatin habbati khardalin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kamu ke neraka. Siapa yang masih ada iman walau sebesar zarrah, maka keluarkan dia dari neraka. Dan lafaz yang lain, adna misqali zarratin min iman fa akhrijuhu minan nar. Yang lebih kecil daripada zarrah, lebih kecil daripada zarrah, lebih kecil daripada tu. Ni zarrah dah kecil dah tu. Macam hama kecil. Lebih kecil pada tu, lebih kecil pada tu, lebih kecil pada tu, kata Nabi SAW. Masih ada iman, maka keluarkan dia daripada neraka. Maka dikeluarkan kebanyakan orang beriman daripada neraka. Kata Abu Sa'id, bacalah kamu mahu, innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun sebesar zarrah. Dan itu Allah menyebut, wa in taku hasanatan, kalau sekiranya kebaikan yang dilakukan, yudha'ifha, digandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan diberi lagi pahala yang lain yang besar. Maka ini menunjukkan setiap kebaikan tidak akan dikurangkan walau sedikit. Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, digandakan 10 kali ganda. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan beri pahala lain pula. Bukan sekadar Allah gandakan pahala atas kebaikan dibuat, atas sebab ketaatan tersebut. Bahkan perkara yang tak bersangkutan dengan ketaatan pun Allah tambah lagi. Yang saya dah sebut tadi, umpama seorang pekerja dapat gaji, dapat overtime, dapat bonus, Allah beri, Allah sempurnakan. Jadi bila kita dah sebut 13 sifat sebelum ini, supaya semua manusia sibuk buat baik. Walau sekecil mana pun kita buat baik, Allah kira. Jangan duk pilih nak buat baik yang besar-besar, yang gereng-gereng pada pandangan kita. Apa saja kebaikan, apa saja ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita buat. Kerana Allah nilai semua. Ya, setengah kita barangkali kita tak nilai benda-benda kecil, benda besar, tapi tidak Allah. Bahkan Allah menyatakan Allah tak akan zalim. Apa maksud Allah tak akan zalim? Maknanya Allah akan tetap beri nilai walaupun perkara kecil. Ya, saya kata kadang-kadang kita manusia yang kecil-kecil ni kita tak nilai. Kalau dalam jabatan sebagai contoh kita majikan. Majikan nilai orang yang cuma mengharumkan nama jabatan sahaja. Yang buat kecil, yang sapu sampah, yang kepay file, yang tu barangkali tak dipeduli. Barangkali yang dipeduli cuma orang kononnya ni bawa nama syarikat. Dalam Islam tidak. Di sisi Allah tidak. Semua mendapat bahagian. Bukan kita cerita yang berjihad, berperang, yang menyapu sampah, yang kutip sampah, tetap mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tidak merendahkan, mengecilkan mana-mana kebaikan.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperkecilkan mana-mana kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin taliq. Walaupun sekadar senyum pada wajah saudaramu, itu juga kebaikan. Bahkan Nabi kata, jangan seorang jiran, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Jangan seorang jiran memperkecilkan pemberian jirannya walaupun sekadar kaki kambing. Kerana Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Kebaikan dibuat Allah beri pahala besar. Jadi tuan-tuan, tak timbullah kita cuma nak buat baik, benda ni je, benda tu je, yang ni tak nak. Yang ni bergaul lain lah ustaz, saya tak nak. Jangan. Buat beriman, sentiasa sibuk buat baik. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kebaikan, galakkan buat baik. Jadi bila Allah galak buat baik, maka Allah sebut benda kecil. Apatah lagi benda besar. Maka Allah berfirman, fakaifa, dan bagaimana nanti, idza ji'na, bila kami datangkan, min kulli ummah, setiap ummah itu bisyahid dengan seorang rasul. Ini menunjukkan bahawa tidak ada umat yang hadir, yang ada kat dunia melainkan Allah hantar rasul dan nabi. Kemudian umat ini dimatikan. Dan Allah kebangkitkan pada hari kiamat kelak. Dan Allah akan bawa setiap umat ini rasul bertanya, apakah mereka beriman denganmu atau tidak? Kemudian Allah menyebut wajibna bika, dan demikian kami datangkan juga kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala haula, atas semua mereka itu. Siapa? Semua. Orang Yahudinya, orang Kristiannya, dan orang-orang Islam. Orang Yahudi yang kita dah sebut bakhil, yang menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan beriman dengannya walaupun sesudah jelas dan nyata segala keterangan bukti tanda-tanda kenabian dan kerasulan akhir zaman yang tercatat dalam kitab Taurat dan Injil, dan atas ilmu pengalaman mereka. Maka semua kelompok yang mendustakan Nabi-Nabi semenjak zaman dulu, sehingga zamanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa kaummu. Kita tahu umat Muhammad terbagi pada dua. Yang pertama disebut umat ijabah. Ijabah yang umat yang menerima Islam. Yang kedua disebut sebagai umat dakwah, umat yang terus diseru dan diajar. Maka nanti akhirat kelak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihimpunkan, Kristian ke Yahudi. Maka ini kalangan umat Muhammad juga. Yang kita dah katakan umat Muhammad terbagi pada dua, ijabah yang beriman dan juga umat dakwah yang terus didakwah, diajar tapi enggan. Ada yang biarkan kejahilan menguasai dirinya. Ada yang tahu kebenaran tapi tetap berdegil dan keras kepala. Adapun yang pertama Kristian, yang kedua ialah Yahudi. Kristian membiarkan kejahilan dan tidak mahu mendengar kebenaran. Yahudi pula tahu kebenaran tapi menolaknya dengan penuh sifat hasad dengkinya. Maka Allah kata, Allah yang Maha Pemurah tu, Ia akan beri semua pahala walau sekecil mana. Takkah kamu menyesal akhirat kelak? Nanti kamu akan dibangkitkan dan kamulah orang yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhal kalau kamu beriman dengannya, kamu untung besar. Kamu dapat kebaikan banyak. Kerana Allah ini Tuhan yang sentiasa nak beri pahala dan balasan yang baik. Maka takkah kamu rasa rugi nanti kerana kamu menolak keimanan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan kamu tidak diterima. Walau Allah ini mudah je terima kebaikan, mudah. Tapi bila kamu membatalkan kebaikan tadi dengan engkar, dengan tidak beriman, dengan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menyebut penyesalan ahli kitab, penyesalan musyriki Mekah, penyesalan orang-orang yang tidak beriman pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman selepas Rasulullah SAW. Allah kata apa? Yauma idzin, pada hari itu, dan hari kiamat. Yawaddul ladzina kafaru, bercita-cita, berangan-angan orang-orang kafir. Apa maksud orang kafir di sini? Lah siapa sahaja yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Bila mendustakan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, maka namanya kafir. Sama ada kafir kalangan Kristian, kafir kalangan Yahudi, kafir di kalangan Buddha, kafir di kalangan Hindu, kafir di kalangan penyembah berhala, kafir di kalangan etis, kafir di kalangan orang-orang yang
tidak mau beriman dengan sesiapa, tidak mau beriman dengan Allah, kata Allah, pada hari kiamat kelak mereka ini berangan-angan bercita-cita. Itu kelompok yang kafir pada Allah. Wa asawur rasul, dan derhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau tusawwa bihumul ard, kalaulah mereka menjadi debu dan tanah. Kerana Allah Ta'ala akan mengadili seluruh makhluknya, termasuklah binatang-binatang. Mana-mana binatang yang bergaduh kat dunia pun Allah Ta'ala akan adili. Ketika mana Allah Ta'ala adili binatang-binatang tersebut, lalu Allah berkata kepada binatang tadi, kunu turaba, atau kuni turaba, jadilah kamu pasir-pasir dan debu. Lalu orang kafir berangan-angan bercita-cita, kalaulah kami cuma habis kat situ, tak masuk neraka. Allah sebut dalam surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang kafir, kalau kami cuma jadi tanah. Maksudnya tidak dimasukkan dalam neraka. Maka ini cita-cita dan angan-angan yang sia-sia, yang cuba, yang diinginkan oleh orang kafir. Kata Allah Ta'ala, wala yaktumuna haditha, maka Allah tak akan menyembunyikan segala kejahatan-kejahatan mereka. Dan satu riwayat dan makna penafsiran ini ialah, waktu mereka cuba nak berkata demikian, maka Allah tutup mulut mereka. Mereka nak cakap macam tu, kalau kami jadi pasir, ditutup mulut, didiamkan. Cuma tangan dan kaki mereka yang bercakap, yang mendustakan mereka, yang menemplak mereka kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu mereka duk berangan, kalau kami ni terus cuma ditanam saja dalam tanah, tidak dihukum dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini Allah menyebut, pertama Allah akan beri balasan. Lalu persoalan kita tanya, Ustaz, orang kafir mereka pun buat baik juga. Ada yang tolong fakir miskin. Tengah-tengah zaman pandemik, mereka pula tolong, Ustaz. Mereka beri percuma, beri motor kadang-kadang, beri basikal. Apakah mereka ini tidak diadili kebaikan mereka oleh Allah? Kita sebut nanti hari kiamat orang kafir semua menyesal. Baik kebaikan yang orang kafir buat kat dunia, ya kita pun tak nafi. Sebagai orang kafir, mereka buat baik. Kadang-kadang kita ada jiran bukan Islam yang hantar makanan, yang peduli tentang hal anak-anak kita, sakit demam kita, bukan pemurah bagi pinjam kenderaan mereka. Kalangan bukan Islam yang prihatin dengan kesusahan kita, kita jumpa. Bukan kalangan mereka, ada yang sanggup mati untuk orang Islam, untuk tolong orang Islam, ada yang sanggup mati mempertahankan orang Islam. Baik, apakah mereka tak mendapat apa-apa kebaikan atas kebaikan mereka buat? Baik, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuzlimu mu'minan hasanatan." Allah tidak pernah menzalimi orang beriman atas apapun kebaikan yang dibuat sekecil mana pun. Yu'ta biha fid dunya. Allah pertama akan beri balasan dekat dunia, wa yuzza biha fil akhirah, kemudian Allah balas pula akhirat. Orang beriman bila dibuat satu kebaikan, dia dapat dua balasan. Pertama, balasan di dunia, balasan di akhirat. Itu tanda Allah tak zalim. Walaupun Allah boleh je beri kat akhirat je, akhirat tu pun dah hebat, tapi Allah beri juga kat dunia. Kita dapati tuan-tuan, apa pun kebaikan kita buat kat dunia, Allah balas. Kita tolong anak yatim, Allah balas rezeki kita murah. Kita tolong orang miskin, Allah balas perniagaan kita maju. Kita tolong orang-orang susah, janda-janda yang terbiak, maka Allah Ta'ala balas dengan dia murahkan rezeki, diselamatkan kita daripada bala musibah. Tapi Allah ni, dia akan beri orang beriman kat dunia pun bagi, akhirat pun bagi. Habis orang kafir pula, wa ammal kafiru, ada pun orang kafir, kalau dia buat baik, fa yut'amu bihasanat ma amila biha fid dunya, Allah akan balas kebaikannya di dunia dengan semua kebaikan dunia dia. Hatta iza afdha ila al-akhirah, namun bila disampai ke akhirat, lam takun lahu hasanah yuzza biha, dia tiada kebaikan untuk diberi balasan. Sebab kebaikannya cuma valid kat dunia, dia tak valid kat akhirat. Dia tak valid. Artinya kebaikannya cuma laku kat dunia. Jadi orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir, orang-orang Kristian, kalau mereka buat baik, mereka tolong fakir miskin, mereka tolong anak yatim, mereka tolong janda-janda, mereka tolong duda-duda, mereka tolong orang yang tiada rumah, gelandangan, mereka tolong semua, mereka dapat tak kebaikan? Dapat.
Allah beri kesihatan tubuh badan, Allah beri pujian, Allah beri pada mereka keselamatan, Allah beri mereka kekayaan. Semua benda dunia Allah beri kat dia. Tetapi akhirat kelak dia tak ada bahagian. Sebab akhirat cuma bahagian orang beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Contoh kita cara dunia pun kita tahu. Seorang bila dia buat baik, ya, tapi dia bukan pekerja kita. Misal kata kita ni ada syarikat, tuan-tuan sekalian. Tiba ada orang luar masuk, dia pun buat baik juga. Ya, kita berilah sijil penghargaan, kita mungkinlah beri dia tim buat, tapi dia tak berhak dibayar gaji sebab dia tak kerja kat sini. Dia tak kerja kat sini. Macam mana kita nak beri balasan? Maka demikian juga orang tu, dia tak beriman kepada akhirat. Kalau kita tanya orang kafir, yang kamu buat baik ni, apakah kamu harapkan kebaikan-kebaikan di akhirat? Maka jawapannya tak, kami cuma mengharapkan kebaikan di dunia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang setengah kita sedih, saat saya sedih, keluarga saya tak beriman, teruklah. Tak mahu saya. Pernah saya jumpa seorang hamba Allah. Kita Ustaz, bagaimana kedudukan keluarga saya? Dia bukan Islam. Maka saya tension lah Ustaz, tension. Saya beriman dijanjikan macam-macam, mereka yang kafir. Maka sebab itu tuan-tuan, kita diperintahkan berdakwah, dakwah lah. Habis Ustaz saya dah dakwah tapi tak dapat hidayah, itu adalah urusan Allah. Tentang simpati kita pada orang kafir pun, maka tidak boleh sampai kita wasangka buruk pada Allah. Allah lebih tahu apa yang dia lakukan. Fa'alul lima yuri, Allah buat apa yang dia nak. Allah Tuhan kita, Tuhan dunia ini, Tuhan akhirat. Kalau seorang Tuhan tak nak beri hidayah, maka itu urusan Allah. Hatta bapa saudara Nabi Abu Lahab, Tuhan tak nak bagi hidayah, maka itu urusan Allah. Tapi namun begitu, Allah Ta'ala yang maha adil. Orang-orang yang tak nak hidayah ini, kita tengok karakter dia. Kalau dia orang baik, dia tak mungkin tolak hidayah. Karakternya sombong kepada Allah. Tidak mahu untuk mengkaji. Mereka belajar semua hal-hal duniawi, tapi untuk kenal Allah tak nak belajar. Maka itulah masalah mereka. Bila mereka tak beri keutamaan, prioriti untuk mengenali Allah, maka apa yang Allah peduli kepada mereka? Allah cipta mereka, Allah beri rezeki pada mereka, tapi dalam hal untuk mempeduli tentang hak Allah, pengetahuan tentang Allah, mereka membutakan mata dan telinga. Tapi bab-bab duniawi pandai pula. Belajar itu, belajar ini tahu. Karang tu bahaya, jangan pegang lebih kurang, nanti genjatan elektrik. Tahu benda ni bahaya, nanti boleh mati. Ini syirik pada Allah yang boleh menyebabkan masuk neraka, itu dia tak nak belajar. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh kesian keluarga kita yang kafir kerana mereka tak dapat hidayah dengan maksud kita wasangka buruk pada Allah. Kesian dengan maksud, ya Allah, itulah hidayah engkau berikan pada siapa yang engkau kehendaki. Maka kita patut rasa bertuah dan untung kerana Allah beri hidayah pada kita. Allah dah selamatkan kita. Okay, bila Allah selamatkan kita, kita kena syukur dulu. Kemudian atas kesedaran nikmat tadi, kita berkongsi dengan berdakwah pada mereka. Kadang-kadang silap kita tuan-tuan, kita cuma mengeluh masalah orang kita sayang tak Islam. Tapi apa kita buat? Kita tak bersungguh tolong mereka dan dakwah mereka. Bawa mereka pada hidayah. Itu masalah kita. Tiba-tiba kita nak kata, kenapa ya Allah dia dikafirkan, aku Islam. Habis nak suruh terbalik, dia Islam kamu kafir. Okey, ingat. Ada benda tuan-tuan kita tidak boleh melewati sempadannya. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyerangkan, kebaikan akan dibalas. Keburukan juga akan dibalas. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang penyesalan orang kafir. Kalau sebelum ini kita baca ayat tentang Allah melarang kita syirik pada Allah. Allah menyuruh kita menyembah Allah dan melakukan seluruh perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Maka pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala mengajar kita bagaimana ibadat yang paling baik itu solat. Namun solat perlu dilakukan dengan sempurna. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu melakukan solat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu, ma taqulun, apa yang kamu katakan. Ini apa yang kamu baca dalam solat. Wala junuban, dan jangan juga kamu dalam keadaan berjunub. Illa abiri sabil, melainkan untuk melintas sahaja. Hatta tagtasilu, sehinggalah kamu mandi. Wa in kuntum marada, dan kalau sekiranya kamu sakit, au ala safar, atau ketika musafir, au jaa ahadum minkum, atau seseorang kamu itu datang daripada tempat membuang najis, yakni qada hajat, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita,
Falam tajidu ma'a, tiba-tiba kamu tak jumpa air untuk bersuci, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan, dengan pasir, dengan tanah, tayyiban, yang suci. Famsahu, maka adalah kamu menyapu, biwujuhikum, wajah-wajah kamu, wa aidikum, dan tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Innallaha kana afuwan ghafura. Allah itu pengampun lagi pemaaf, penyayang. Allah itu pengampun dan Allah itu pemaaf. Baik, kita dah sebut bila Allah beri contoh kebaikan pada hebat solat. Namun solat ini jangan buat dalam keadaan tidak sempurna. Buatlah solat dalam keadaan sempurna. Antara yang mencacatkan kesempurnaan solat, solat dalam keadaan mabuk. Baik, kita dah sebut semalam tentang nasih mangsuh. Ada ayat yang dimangsuhkan hukum dia, tetapi bacaannya masih ada bagi menunjukkan bagaimana Islam mengharamkan sesuatu secara peringkat. Pengharaman arak, kita tahu pengharaman arak melalui 4 peringkat. Yang pertama, Allah menyebut manfaat arak, manfaatnya. Yang kedua, Allah membandingkan manfaat dan juga mudarat lebih besar. Yang ketiga ialah ayat kita baca ni. Baik, kalau nak minum arak juga, waktu solat jangan minum, lepas solat baru minum. Kemudian ayat yang keempat, pengharaman terus arak. Hendaklah kamu jauhi arak dalam semua keadaan. Abu Dawud, Tirmizi meriwayatkan, satu hari Abdul Rahman bin Auf buat jamuan. Kata Ali bin Abi Thalib, dijemput kami, lalu dijamukan kami dengan arak. Waktu tu arak belum diharamkan. Yang saya kata arak ni tuan-tuan, jadi 4 peringkat pengharaman. Hikmah Allah jadikan, sebab arak dah jadi minuman biasa. Kalau Allah haramkan selepuk sekaligus, nescaya manusia tak mampu menerimanya. Maka peringkat arak diharamkan berperingkat-peringkat. Mula-mula arak dibenarkan. Kemudian arak itu ada baik ada buruk, tapi buruk lebih banyak, maka imbang-imbangkanlah. Jangan minum banyak-banyak sebab mudarat ada. Dan yang ketiga disebut jangan ketika nak solat minum arak. Jangan mabuk. Maka diceritakan sebab turun ayat ini, Abdul Rahman bin Auf buat jamuan, lalu panggil sebahagian sahabat ke rumah dia dan panggil Ali bin Abi Thalib datang ke rumah dia. Lalu dijamukan arak. Tiba-tiba datang waktu solat. Lalu kata Sayyidina Ali, mereka menyuruhku menjadi imam. Lalu aku baca ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbalik. Dan kita kalau baca al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidu ma a'badtum. Wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah dan kamu takkan sembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya kita sebut kita takkan sembah apa yang dia sembah. Dia juga takkan sembah apa yang kita sembah. Dan bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Tiba-tiba senali baca terbalik. Dia baca wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami pun sembah apa yang kamu sembah. Maka turun ayat ini, wahai orang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan mabuk. Dan bila mabuk baca tu cacar marba. Jadi tak betul dah baca surah Al-Kafirun. Apatah lagi zikir-zikir yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pada permulaan Islam, larangan mabuk tadi cuma ketika nak solat. Maka sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini lepas solat isyak barulah minum. Tapi bila mereka minum, berlarutang sampai subuh. Akhirnya sembahyang masa subuh pula. Mereka menyangka bahawa waktu dekat dengan solat je jangan minum. Yang Allah maksudkan dalam semua keadaan, jangan solat ketika mabuk, tak kira solat apa pun. Maka ini pada permulaan Islam yang hampir pada pengharaman arak. Ya oleh kerana kalau tuan-tuan tengok sembahyang tu kan 5 waktu. Maka waktu lepas subuh, mereka tak berani mau mabuk, nanti kan terbau-bau sampai zuhur. Lalu lepas zuhur takut terbau lepas asar. Lepas asar kan nak maghrib dah. Maghrib dah dekat dengan isyak. Lepas isyak pula nak tidur. Mereka bimbang kalau duduk mabuk-mabuk sampai tengah malam, asyik subuh esok. Akhirnya sebahagian mereka dah tak minum. Lihat, demi peringkat-peringkat menapis kelompok-kelompok manusia. Akhirnya pengharaman arak terus. Bila mana Allah Ta'ala turunkan dalam suratul Ma'idah, Fasanibu la'allakum tuflihun. Jauhilah arak, semoga kamu menjadi orang yang percaya. Habis cerita tu. Maka Allah Ta'ala sebut pula selepas solat dan keadaan mabuk. Allah Ta'ala kata, wala junuban, dan jangan kamu solat dalam keadaan junub.
Bukan sekadar tak boleh solat, bukan tak boleh masuk masjid. Kata kalau masjid pun tak boleh masuk, solat sementara lah. Illa abiri sabirin, melainkan kalau nak lintas masjid boleh. Dalam mazhab kita, dalam berdasarkan ayat ini, orang berjunub kalau nak lintas masjid boleh. Atau nak ambil barang tertinggal kat masjid. Termasuk orang berjunub, orang yang berhaid. Katakan wanita yang haid boleh tak masuk masjid. Kalau masuk untuk menetap tak boleh. Tapi kalau dia masuk nak ambil sejadah, nak ambil barang tertinggal, kunci, atau dia masuk nak gerak suami dia tidur dalam masjid tu. Mana suami ni? Tadi sembahyang zuhur, tak keluar-keluar, rupanya tidur. Maka dia pun masuk. Dia uzur ni, dia masuk gerak suami dia. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh dia masuk masjid kemudian dia duduk dengar kuliah atau sebagainya, tak boleh. Jadi orang berjunub pun sama. Kalau orang tu berjunub, junub macam mana Ustaz? Contoh, dia tidur kat masjid lalu bermimpi keluar air mani, junub lah. Maka dia tak boleh tinggal di masjid, dia kena keluar hingga dia mandi wajib. Hatta taghtasilu, sehingga dia mandi wajib. Artinya kefarduan mandi wajib pertama pada orang junub. Yang kedua pada orang yang berhaid. Junub terjadi dengan sebab dua. Yang pertama dengan sebab bersetubuh. Yang kedua dengan sebab keluar air mani. Sama ada air mani itu keluar kerana mimpi ataupun dengan apa cara sekalipun. Bersetubuh satu cara. Kalau bersetubuh keluar air mani atau tak keluar, maka namanya berjunub. Yang kedua, bila keluar air mani sama ada mimpi ataupun jaga, maka dia dianggap berjunub. Maka tak boleh masuk masjid. Jadi perintah pertama, jangan solat ketika mabuk. Perintah kedua, waktu junub jangan, masjid pun tak boleh masuk. Masjid tak boleh masuk. Sehinggalah kita mandi. Kemudian Allah menyebut, wa in kuntum marda, tapi kalau kamu sakit. Aw ala safar, yang kedua atau musafir. Ataupun ketika mana kamu berhadas. Yang kamu berqada hajat, kencing atau berak. Atau kamu dalam keadaan menyetubuhi wanita, bersentuh dengan perempuan dan tak jumpa air. Maka ini disyariatkan tayamum, maka hendaklah kamu bertayamum. Pertama, kalau kamu sakit, tak boleh guna air. Yang kedua, kalau kamu musafir, tak jumpa air. Yang ketiga, kalau kamu berada dalam hadas, ini kita berak kencing, dah tak ada air. Tapi kita nak semayang macam mana? Atau waktu kita dah batal wuduk kerana bersentuhan dengan perempuan ataupun kerana bersetubuh dengan perempuan, berjunub. Cari-cari air tak ada. Ataupun ni, satu taman dekat taman kita ni tak ada air, dipotong air. Allah, kita tengah berak, tengah kencing, nak semayang ni. Atau tengah berjunub. Atau keadaan seorang sakit, tak boleh kena air. Kalau kena air, bertambah lukanya, lambat sembuhnya, boleh mati dia. Maka Allah kata fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamum. Macam mana cara tayamum? Allah sebut mudah. Famsahu biwujuhikum, wajah kamu dan tangan kamu sampai ke siku, tu je. Sebut je tayamum, maka ia bermaksud muka dan tangan kita sampai siku. Itulah tayamum. Dia tak jadi tayamum kat kaki, dia tak ada tayamum sapu kepala, tak ada. Sebut istilah tayamum, tuan-tuan kena pegang. Kalau sebut tayamum maknanya penggunaan debu, satu. Yang kedua, penggunaan debu pada wajah, dua. Yang kedua, pada dua tangan sampai siku je. Tak ada tak orang tayamum kaki, tak ada. Tapi kalau kaki dia berbalut, dia bertayamum bagi menggantikan kakinya, betul. Tapi dia bukan tayamum kaki. Tayamum tetap wajah dan tangan. Bagaimana ditayamum? Kata Nabi SAW, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu ialah dua kali pukulan. Darbatun lil wajh, ambil ni tanah, ada debu, kita pun buat macam ni. Kita pun sapu. Satu, buang debu. Yang kedua, kita tepuk sekali lagi. Maka yang kiri ini berada di atas kanan. Kemudian kita tolak. Jangan kat tangan tolak sampai sini. Kemudian pergi ke sini. Sampai ke ibu jari. Kemudian yang ni pula ke bawah. Tolak sampai ke sini dan buat. Dah selesai tayamum. Maka tayamum ni untuk apa tuan-tuan sekalian? Pertama, ketika ketiadaan air. Yang kedua, ketika kita sakit. Yang ketiga, ketika mana kita ni berada dalam hadas. Maksudnya kencing berak. Habis ustaz, saya ni berak, nak masuk berak tak ada air. Macam mana? Baik yang tarik kat punggung tu macam mana, kena hilang najis dulu. Maka hilanglah dengan apa cara pun, dengan cara istinja. Dengan batu, dengan benda-benda kesat dan kasar istinja. Lepas tu bertayamum untuk wuduk kamu. Menggantikan wuduk.
Tetapi kita kena ingat, tayamum ini terbatas sekiranya tengah tayamum jumpa air atau hujan turun. Tetapi ketika mana kita solat, tiba-tiba hujan turun, maka tidak perlu dibatalkan solat terus. Atau ketika dah selesai solat, barulah kita katakan ada air, ataupun tak perlu qada lagi memandai solat tersebut dengan tayamum tadi. Contoh ayat tayamum ini yang kita bacakan, ayat 43, turun pada tahun ke-6 Hijrah. Bila mana Rasulullah SAW dalam satu peperangan namanya Perang Bani Mustalik atau peperangan Muraisi', di mana Rasulullah mendengar orang-orang kabilah Bani Mustalik nak menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat lalu menyerang Bani Mustalik. Akhirnya Nabi berjaya mengalahkan mereka dan menawan ramai tawanan dan membawa harta rampasan perang yang banyak. Maka dalam kepulangan mereka menuju ke Madinah, waktu itulah mereka berhenti satu tempat, tak ada air nak berwuduk, maka turun ayat tayamum. Turun ayat tayamum, lalu mereka pun bertayamum. Ini pada tahun ke-6 Hijrah dan peperangan Muraisi'. Dan perang tersebut Nabi SAW telah berjaya menawan salah seorang daripada ketua Bani Mustalik, anak dia yang bernama Juwairiyah binti Haris, yang kemudian dinikahi oleh Nabi SAW dan penyebab semua tawanan dibebaskan, kemudian memeluk Islam Bani Mustalik semuanya. Bani Mustalik ataupun Muraisi' memeluk Islam. Hikmah Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah binti Haris radhiyallahu taala anha, menjadi ummul mukminin. Sehingga orang Islam berkata, kalau Rasulullah dah kahwin dengan anak dia, takkan kita nak perhambakan kaum dia, baik kita merdekakan juga. Ini hikmah perkahwinan Nabi SAW dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu ta'ala anha. Ini kesimpulan daripada ayat yang kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.